Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita pergi ke bahagian kedua untuk PLC. Sekali lagi kita mengulang kaji. Okey, ada beberapa contoh PLC yang boleh dilakukan di sekolah, iaitu antaranya dialog prestasi, kelab buku, kumpulan belajar guru, kritikan video, jelajah pembelajaran, bimbingan rakan sekerja, belajar menggunakan rancangan sekerja, sesi perkongsian guru, analisis data, kumpulan rakan kritik, induksi dan pementoran guru baharu, kumpulan penyelesaian masalah serta pasukan melintang dan pasukan menegak. Okey. Untuk video ini hanya khusus untuk PLC belajar menggunakan rancangan harian ataupun lesson study. Tapi sebelum itu mari kita ulang kaji sedikit. Sekali lagi, apakah PLC? Okey, PLC adalah Professional Learning Communities. Itu singkatan, PLC itu singkatan kepada Professional Learning Communities. Okey. Apa maksudnya di PLC? Sekumpulan guru yang komited dan berkolaboratif secara berterusan untuk meningkatkan kualiti guru di dalam merealisasikan kemenjadian murid. Maksudnya kita ber-PLC ni tujuannya adalah untuk meningkatkan kualiti guru dan merealisasikan kemenjadian murid. Pastinya memastikan semua murid belajar, tujuannya untuk membina budaya kolaboratif dan fokus outcome murid. Okey, kita teruskan kepada sekali lagi, apakah PLC? Iaitu satu perkongsian kemahiran antar guru berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan proses pengajaran secara berterusan selagi isu tidak selesai dan tujuannya adalah untuk membuahkan hasil yang baik. Okay, kita tidak mahu proses itu setakat ini sahaja atau setakat ini sahaja. Kita mahu proses itu secara berterusan sehingga isu itu selesai dan menghasilkan keputusan yang maksudnya yang memberikan faedah, okey, yang baiklah maksudnya. Okey, seterusnya sekali lagi ingin saya tunjukkan ini realiti ya, proses PLC berlaku di mana ahli penelitian membincangkan isu, menghasilkan rancangan pengajaran, kemudian daripada RPH menghasilkan PDBC di dalam kelas. Jadi jika isu belum selesai, PLC akan diteruskan. Mari kita tengok sedikit rakaman video ini. Okey. Sebentar ya. Jual murah. Kalau jual murah, saya boleh jual murah. Ada potongan tuh. Potongan harga. Potongan harga itu dalam perkataan lain sudah dipanggil diskon. Oke, bagus. Siapa pernah nampak ini? Siapa pernah nampak ini?
Okey, baiklah. Itu adalah sebelum PDPC ini terlaksana, okey, proses yang berlaku sebelum itu adalah semua ahli penelitian matematik sekolah ini telah melaksanakan PLC. Dan yang menariknya, guru besar di sini pun turut ber-PLC bersama-sama. Maksudnya, pimpinan sekolah ataupun SLT ataupun pihak pentadbir memberikan sokongan yang penuh dalam pelaksanaan PLC ini sebab ini adalah untuk kepentingan kemenjadian murid di dalam kelas. Okey, jadi maksudnya jika pada hari tersebut PDPC guru kita ini ada yang masih tidak sampai, maksudnya kita akan melakukan lagi penambahbaikan dengan melaksanakan PLC sekali lagi. Okey. Seterusnya. Okey. Apakah definisi untuk PLC belajar menggunakan rancangan harian? Satu amalan guru-guru secara kolaboratif untuk merancang dan menyediakan satu rancangan mengajar, membuat pemerhatian terhadap pengajaran guru, membuat refleksi terhadap PDPC, mengubah suai untuk menambah baik rancangan mengajar dan melaksanakan penambahbaikan yang telah dipersetujui. Tujuannya, objektifnya untuk meningkatkan kualiti pengajaran guru dan pembelajaran murid dalam jangka masa panjang, meningkatkan amalan refleksi guru, membina pengetahuan dan pemahaman guru mengenai masalah pembelajaran murid. Ini yang paling penting. Kita kena tahu apa isu murid, masalah murid di dalam kelas agar kita dapat menyelesaikan. Jadi yang pertama sekali lagi, proses untuk PLC adalah menentukan matlamat pengajaran, menyediakan rancangan mengajar, lesson plan, melaksanakan, maksudnya PDPC dilakukan di dalam kelas, kemudian ada yang akan menilai refleksi pengajaran tersebut dan kemudian berlakulah jika ada yang patut diubah suai lagi, berlakulah pengubahsuaian rancangan pengajaran. Okey. So ini adalah prosedur. Okey. Prosedurnya membincangkan dan menentukan objektif, membina RPH, membina strategi pengajaran, melaksanakan pemerhatian dan pelaksanaan. Okey, jadi ini adalah prosedur untuk PLC sebenarnya, tapi ialah ini secara teorinya. Okay? Sebenarnya kita memang, rakan guru memang telah melakukan PLC di sekolah, cuma mungkin kita tambah baik lagi, di mana pasti ada ketua kumpulan, membincangkan objektif, membina RPH yang lengkap, membina strategi pengajaran dengan teliti menentukan kelas dan guru untuk melaksanakan PDPC pelaksanaan pengajaran, melaksanakan PDPC seperti yang dirancang. Seorang guru dalam kumpulan akan melaksanakan PDPC seperti yang tadi. Ahli lain mempunyai pemerhatian dan mengumpul maklumat berdasarkan objektif RPH yang disediakan dan seorang pakar dirujuk dan dijemput sebagai pemerhati. Dan sebaik-baiknya kita boleh bawa pakar lah, pakar yang boleh dirujuk semasa pemerhatian PDPC tersebut. Okey. So, sesi refleksi perbincangan responsif pemurnian RPH. Maksudnya, sesi refleksi bermula dengan memastikan objektif lesson study dicapai. Perbincangan antara ahli kumpulan untuk menilai keberkesanan RPH dan PDPC yang dilaksana. Pakar rujuk bertindak sebagai pemudah cara dan mengumpulkan pandangan serta candangan penambahbaikan. Penambahbaikan RPH dan pengajaran semula, membuat penambahbaikan sebagai pemurnian dan kelemahan, ulang PDPC dengan pemurnian RPH baharu ini disetujui dan secara kolektif jika perlu. Berkongsi amalan terbaik dikongsi bersama-sama antara ahli dan guru-guru. Maksudnya secara automatically apabila PLC berlaku, rakan-rakan guru yang mempunyai kemahiran, guru yang pakar akan berkongsi amalan baik bersama ahli-ahli penelitian yang lain. Okey? Jadi bagaimana PLC ini bermula? Mungkin bermula dengan kita mendapatkan rekod PBD contohnya, TP1 hingga TP6, mengenal pasti bidang fokus, SK, SP atau SP, isu atau masalah yang dihadapi oleh murid, punca masalah, strategi yang ingin kita laksanakan. Jadi alat kolaboratif yang kita pilih untuk kali ini adalah menggunakan rancangan pengajaran harian ataupun lesson study. Fokus kita adalah menentukan objektif PDPC dan membina RPH, mengajar dan memerhati, kemudian refleksi dan menilai pengajaran, penambahbaikan RPH dan pengajaran semula, serta perkongsian amalan terbaik. Jangan sampai kita buat fokus saja, improve kita tidak laksanakan. Okay? Maksudnya penambahbaikan tidak dilaksanakan. Ini yang paling penting untuk kita lakukan. Okay? Jadi untuk video yang kedua ini,
cukup setakat ini, iaitu alat kolaboratif yang pertama yang dibincangkan, yang kita bincangkan bersama-sama, iaitu penggunaan rancangan pengajaran harian lesson study sebagai PLC. Selamat berjumpa lagi di video yang ketiga.